Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa li amwatil muslimin wal muslimat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi masyariqil ardi wa magharibiha syai'un lillahi wa lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwaab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aftah lana abwaaba fadlik wa inshrur alayna khazaina rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hai anakku, dan yakin engkau bahwa ilmu semata-mata, yakni sunyi daripada amal, tiada mengambil ia dengan tangan, yakni tiada lepas ia akan dikau
di dalam akhirah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, pertama-tama sekali marilah kita sama-sama merupakan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga dengan curahan rahmatnya. Dapatlah kita hadir ke masjid ini dan juga dapat sembahyang berjamaah. Seterusnya kita i'tikaf di dalam masjid dan juga kita duduk di dalam majlis ilmu, kan, mengisi asa lapang antara maghrib dengan isya. Di situ daripada kita buat asa begitu saja, lepak-lepak di kedai kopi, bersembang-sembang di tepi jalan dan juga sebagainya. Inilah salah satu daripada tafsiran ulama daripada ayat Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, rengganglah punggung mereka adalah punggung mereka daripada tempat ketiduran. Jadi di antara setengah tafsiran ulama, iaitulah kita mengisikan lapang, masa lapang, kan, di antara waktu maghrib dan juga waktu isya di dalam majlis, kan, kita memperingatkan terkait kita niat nak menghidupkan syariah Muhammadiyah, iaitu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita sambung balik kajian kitab Ayyuhal Walad, iaitulah nasihat-nasihat Imam Ghazali dan juga wasiat-wasiat, yakni pesanan-pesanan Imam Ghazali rahimahullahu taala kepada kita kesemua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil dan juga mendengar nasihat-nasihat beliau menjadi bekalan rohani kita di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih atau untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita duduk di dalam wasiat yang ketiga. Jadi wasiat yang pertama dah selesai, wasiat yang kedua pun juga dah selesai. Maka kita duduk di dalam nasihat yang ketiga, iaitu beliau nasihatkan kepada kita agar kita jangan jadi orang yang muflis, kan, bahasanya jangan jadi orang yang bankrupt. Biasanya orang yang muflis daripada amalan itu orang yang tidak ada amalan, ataupun ada amalan banyak tapi di akhirat nanti dan habis semua amalan-amalan itu, yang pahala amalannya itu habis diberikan kepada orang lain, kan, jangan begitu. Dan beliau juga menasihatkan kepada kita supaya jangan jadi hal kita ini kosong ataupun sunyi, kan. Berarti apa? Berarti tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian, iaitu disuruhkan kita ini disuruhkan kita ini menghimpunkan di antara syariat dan juga hakikat. Disuruhkan kita ini menghimpunkan di antara ilmu dan juga amal. Itu isyarat yang kita baca dahulu. Baik. Jadi beliau berkata lagi, cuba kita tengok dia sebut, dan yakin olehmu, di tangan, dan yakin engkau bahawa ilmu semata-mata. Jadi ilmu semata-mata itu maksudnya al-ilmu al-mujarrad. Dan apa makna ilmu semata-mata? Ilmu semata-mata maksudnya, tengok dia urai, yang ni itu dia nak urai.
ilmu semata-mata itu yakni sunyi daripada amal, kan? Maknanya kalau ada ilmu sahaja tetapi tidak beramal dengan ilmu tersebut, itu maksud ilmu mujarrad, dia panggil ilmu semata-mata. Contoh macam kita belajar ilmu, kan? Kita mengaji, kita belajar, tapi bila kita mengaji dan kita belajar, kita tidak amalkan dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, itu maksudnya ilmu semata-mata. Jadi adakah dengan ada ilmu itu boleh menyelamatkan dan boleh melepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Tengok dia sebut, kata tiada mengambil ia dengan tangan. Jadi ilmu semata-mata, ilmu yang tidak diamalkan itu tiada mengambil ia dengan tangan. Apa maksud tak ambil dengan tangan? Faham kan? Kita beginilah contoh. Kalau kita buat misal, kita buat contoh, seperti seorang itu dia hanyut di dalam air banjir yang besar. Tiba-tiba ada seorang yang di sampingnya atau di sisinya. Seorang itu tak ambil tangan dia, tak pegang tangan dia. Apa jadi kepada seorang tadi? Maksudnya orang itu tak lepas daripada kebinasaan. Dan itu maksud, kalau semata-mata ada ilmu saja tidak diamalkan, maka seorang itu tak lepas daripada kebinasaan ilmu. Jadi ilmu ni kita kena tahu ada kelebihan ilmu, ada juga kebinasaan ilmu. Kelebihan ilmu apabila kita amalkan dia, itu akan dapat kelebihan dan keutamaan. Kebinasaan ilmu apa ya? Iaitu apabila kita tidak beramal dengan apa yang kita tahu, maka di situ akan ada kebinasaan ilmu. Dan kita tak sedar, kita dah suka kata, oh ilmu semua ada kelebihan. Betul, tapi kita tidak pelajari tentang kebinasaan ilmu. Apakah kebinasaan ilmu? Iaitu apabila kita tidak amalkan dengan ilmu tersebut. Baik, lalu oleh kerana kita tak faham dengan apa yang dimaksudkan dengan kata ilmu semata-mata, jadi tidak diamalkan, itu tidak mengambil ia dengan tangan. Dia tafsir sekali lagi, yakni dia nak tafsir apa makna tidak mengambil ia dengan tangan tu. Dia tafsir, yakni tiada lepas ia yang ilmu itu akan dikau di dalam akhirah. Itu maksud yang kata tidak mengambil ia dengan tangan. Apa maksud tidak melepas? Ia akan dikau pada akhirat, yakni tidak boleh menolong, tidak boleh membantu melepaskan engkau daripada azab dan juga siksa Allah Subhanahu wa taala atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik. Faham? Jadi kesimpulannya begini. Imam Ghazali Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia nasihatkan kepada kita, dia nasihatkan kepada kita mana kita orang yang belajar ilmu ni, lebih-lebih lagi lah kalau tak belajar. Orang yang belajar ilmu pun belum tentu lepas daripada azab Allah. Bagaimana kalau seorang itu tidak belajar ilmu? Sedangkan orang yang belajar pun belum tentu lepas
ikhlas, belum tentu boleh menolong, melepaskan dia daripada azab dan juga siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dia belajar ilmu itu semata-mata nak tahu saja, tidak diamalkan, maka mana-mana ilmu yang kita pelajarinya semata-mata nak tahu tapi bukan nak diamalkan, itu bukan boleh menolong, bukan boleh membantu untuk melepaskan kita daripada azab siksa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Tak boleh kan? Cuba tuan-tuan tengok supaya nak kongsikan beberapa poin yang lain. Cuba kita perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ramai perawi, di antaranya ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan selainnya, yaitu hadis mengenai kelebihan Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man hafidhaha wa fi riwayatin man ahsaha dakhala al-jannata. Kan Nabi kita sebut sesungguhnya ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu 99 nama. Nabi kata ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu 99 nama. Cuba tuan-tuan fikir. Maka Nabi sebut siapa yang menghafalnya pasti masuk ke dalam syurga. Kan? Siapa yang menghafaznya, man hafidhaha, siapa yang menghafaznya, menghafaz 99 nama itu, dakhalal jannah, pasti tentu masuk ke dalam syurga. Cuba tuan-tuan fikir, kan? Nabi sebut siapa yang hafal. Oh, kalau gitu orang kafir, contohnya kita kata Cina kafir, dia hafal nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar sampai ar-rasyidus sabur, 99 nama. Jadi si Cina kafir ni kalau dia hafal Asma'ullahil Husna, dia tak gaduh sembahyang, dia tak gaduh puasa, dia tak gaduh pergi naik haji umrah, dia tak gaduh buat kewajipan, kefarduan yang lain, hanya semata-mata menghafaz nama-nama Allah Ta'ala saja sudah dapat masuk syurga. Begitukah maksudnya? Kalaulah maksud begitu, tuan-tuan, apa perlu kita kepada syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak perlu lagi, hanya hafal nama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cukup. Begitu juga kalau seorang Hindu, Hindu kafir, dia hafal juga, contohnya dia hafal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala 99 ni, masuk syurga. Sebab Nabi sebut man hafidhaha, siapa yang menghafaznya, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam syurga. Maksud begitu kan? Tidak, tuan-tuan. Kalau semata-mata hafal dapat masuk syurga, untung banyaklah kita berhafal juga kan Asma'ullahil Husna. Tak payah semayang lagi tu, tak payah puasa, tak payah pergi tunai haji dan umrah dan juga kewajipan-kewajipan yang lain.
hanya semata-mata hafal sahaja boleh masuk syurga. Begitukah maksudnya? Tidak. Sebab tu di dalam kitab Al-Asma' wa Sifat dan kitab Al-Asma' wa Sifat bagi Imam Al-Baihaqi, Imam Baihaqi mentafsirkan mengikut tafsiran para ulama hadis apa maksud hafizah. Maksud hafizah menghafal itu tuan-tuan, yakni mengetahui maknanya serta mengiktikadkan. I'tiqad adalah amalan, bukan semata-mata tahu, bukan semata-mata tahu, faham, tapi tidak diamalkan. I'tiqad adalah amalan, iaitu amal qalbi, dia bagi amalan hati. Maknanya tuan-tuan, maksud Nabi siapa yang menghafal 99 nama ni dengan mana siapa yang mengetahui maknanya serta mengiktikadkan di dalam hatinya, orang ni masuk syurga. Berarti kalau semata-mata hafal saja belum tentu dapat lepaskan dia daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di situ dapat kita fahami bahawa kalau semata-mata kita belajar ilmu tapi kita tidak amalkan, maka ilmu itu belum tentu dapat menolong dan juga membantu melepaskan kita daripada azab Allah Ta'ala di akhirat. Faham tak? Itu bandingan yang kedua. Kita buat contoh yang kedua, tak satu contoh yang pertama kita ambil poinnya dan akhirnya 2 point, kemudian terus ke point terus. Dan tak payah kita duk cerita panjang-panjang, buat masa ya. Duk cerita konon cerita konon tak ya, kita point terus. Baik. Kalaulah kita kata dengan semata-mata kita mengetahui tanpa kita amal, itu dapat melepaskan kita daripada azab ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tuan-tuan, kalau macam tu kita tak payah ngaji, kita hanya pergi cari sijil, cari syahadah, dapat tauliah, dapat kelulusan, cukup. Kita belajar sehingga kita dapat ijazah, cukup. Kita belajar sehingga kita dapat tauliah. Kita belajar lagi sampai dapat diploma, degree dan sebagainya lagi. Lepas itu tak payah beramal. Adakah dengan semata-mata kita dapat ijazah, kita dapat tauliah, kita dapat diploma, degree atau seumpamanya boleh melepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Kalau macam tu, orang kafir pun terlepas sebab mereka ada ijazah tu, ijazah ini, mereka ada degree itu, degree ini, lepas ialah kalau semata-mata kita belajar saja tanpa diamalkan. Bolehkah gitu? Ini contoh yang kedua nampak. Sebab tu ada satu kisah cerita almarhum tuan guru kita. Dia mengaji di Mekah bagi selama 16 tahun. Dia ngaji di Mekah, di Masjidil Haram, dalam masjid dengan syekh-syekh, dengan guru-guru dalam Masjidil Haram. 16 tahun dia ngaji. Lepas tu bila dia balik ke Kedah, dia nak buka pondok di satu tempat yang namanya Kampung Sematang Budi, dekat Gunung Kayang. Kita jom mana ni? Gunung Kayang kat tu ya kan? Bisu padi tak bisu padi. Itulah bisu padi ya. Itu Gunung Kayang dekat hutan. Terus tengok dia ada satu kampung, nama Kampung Sematang Budi. Dia panggil Sematang Gunung, dekat dengan Gunung Kayang.
maka dia nak buka madrasah di situ yang namanya Madrasatul Falah. Madrasah Al-Falah kan, yang panggil Al-Najah. Jadi waktu ketika dia nak buka madrasah itu, maka dia pergi ke Jabatan Agama pada masa itu. Syekhul Islam di negeri Kedah ini ialah Syekh Bakwan Sulaiman. Masyhur kan panggil Syekh Bakwan Sulaiman ni orang alim. Kita tak nafikan, sehingga dia ceritakan bahawa dia menguasai 40 lebih bidang ilmu. 40 bidang ilmu menguasai, bukan mengetahui. Tahu dengan menguasai tak semacam. Ada orang tahu tapi dia tidak menguasai. Macam kita tahu ilmu tauhid tapi kita tidak menguasai tauhid. Kita tahu ilmu nahwu tapi kita tidak menguasai nahwu. Tak, ini mengetahui serta menguasai. Hebat Bakwan Sulaiman ni. Kalau di Kelantan, antara orang yang hebat mufti, orang panggil Haji Aman Mahir. Kan masa dulu orang yang mufti negeri Kelantan, Haji Ahmad Mahir, itu orang yang memang mahir dalam ilmu agama. 40 lebih juga bidang ilmu. Jadi cerita balik, tu guru kita ni pergi jumpa Bakwan Sulaiman. Di bawah Bakwan Sulaiman tu ada 10 lagi orang qadhi. Lalu Bakwan kata, aku kenal dah Haji Zakaria ni, dia ngaji lama di Mekah kan. Ayah dia pula tu guru. Jadi aku tak mau tanya apa dah dekat dia. Aku tak mau tanya apa dah dekat dia. Aku tahu dan aku kenal dah dia. Kamu bagaimana? Dia tanya qadhi yang lain. Maka ada salah seorang daripada qadhi itu kata, dia ada syahadah apa? Tanya. Maka guru kita ini kata, saya ada 2 syahadah. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua qadhi senang. Dia kata apa? Tak mana yang tak kenal abang. Tak ada seorang pun berani meretek. Faham tak? Meretek. Tak berani nak bergerak, tak berani nak tanya dah. Maka perempuan kata, aku dah kata dah. Aku kenal dia. Apa maksud saya, tuan puan hadirin hadirat sekalian? Apa maksud saya di sini? Motif saya bawa di sini maknanya, kalau kita ada tauliah, kita ada syahadah, ada degree ijazah, diploma dan sebagainya, tapi kalau yang ni tidak betul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua ni tak betul, kita ada banyak mana ijazah pun, degree mana pun, tidak dapat menolong, membantu lepaskan kita di akhirat nanti. Dan tak usah ada merasa megah lah, tak usah ada merasa hebat lah. Kalau kita ada 10 kulung syahadah pun, tapi kalau 2 syahadah ini tak betul, tak boleh bantu, tak boleh menolong kita di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab bila kita mati masuk dalam kubur, pertama sekali akan disoal. Ini 2 benda ni. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau kita tak berkemah betul-betul, tak belajar betul-betul, tak faham betul, itulah nak bagi tahu di situ. Mudah-mudahan kita ambil manfaat. Bermakna tiap apa yang kita pelajari mesti diamalkan, walaupun 1 kali pun cukup lah. Kita kata, oh kalau aku nak buat benda ni, nak buat banyak kali tak boleh. Hak sunat-sunat contohnya, walaupun kita buat 1 kali, maka kita termasuk di dalam golongan orang yang beramal dah, walaupun 1 kali. Seperti mana kata Imam Nawawi di dalam kitabnya
azkar nahwawiyah. Dan walaupun kita buat satu kali, maka kita sudah termasuk dah di dalam orang yang beramal dengan ilmu. InsyaAllah itu dapat melepaskan kita, menolong, membantu kita daripada azab kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Cukup. Baik. Baik, cuba kita tengok lagi. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia buat perumpamaan, dia buat perbandingan, perumpamaan dan juga perbandingan bagi orang yang ada ilmu, ada pengetahuan tapi tidak diamalkan. Contohnya seperti mana? Tengok katanya, misalnya mana contoh kan bagi orang yang ada ilmu tapi tidak diamalkan dengan ilmunya itu. Dia bagi contohnya, jikalau ada atas laki-laki pada darat kan, nanti tengok dia buat contoh. Contohnya, perumpamaannya, kalau ada bagi seorang laki-laki kan pada darat, masuk pada darat itu apa tentu? Yang ini pada tengah padang. Pada darat tu maksudnya di tengah-tengah padang. Satu orang laki-laki duduk di tengah padang, padang yang lapang, padang yang luas, kan? Tu, itu ada dekat dia tu 10 pedang, kan? 10 pedang, maknanya 10 jenis bilah pedang. Baik. Lepas tu dia tulis apa? Dia kata ada 10 jenis pedang yang hindiyah, bukan hadiah. Ada tuan-tuan kena tambah nun antara ha dan dal tu, hindiyah. Dia tulis itu ha dan ya hadiah. Nah, itu silap tu. Yang betulnya hindiyah. Sana dulu kok. Jadi kita sambung lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
لا إله إلا الله. Jadi seperti mana kita sambung kembali tadi, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia buat perumpamaan dan juga dia buat perbandingan orang yang belajar ilmu kemudian dia tidak mengamalkan dengan ilmu tersebut. Orang itu diumpamakan seperti seorang lelaki yang berada di tengah padang dan ada bersama laki-laki itu 10 jenis senjata. Kita tengok ada sebut, ada 10 pedang yang hindi ya. Kita panggil, kalau dalam Arab dia panggil al-aslihah, al-aslihah al-hindiyah. Dia panggil 10 pedang yang bangsa negeri India. India itu maksudnya yang bangsa dibuat di negeri India. Itu Hindi. Jadi kalau ditanya kepada kita, kenapa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia buat contoh pedang itu, pedang yang bangsa dibuat di negeri India? Kenapa dia buat contoh pedang itu dibuat di Malaysia kah? Contohnya lah. Ataupun dia buat contoh pedang itu dibuat di negeri Mesir kah? Atau Jordan kah? Atau Syria kah? Atau mana-mana lagi negeri-negeri yang lain. Tetapi dia buat contoh pedang yang bangsa negeri Hindi, yakni India. Kata ulama tuan-tuan, dalam masyarakat perkataan Imam Ghazali ini ialah kerana di zaman itu, di zaman Imam Ghazali itu orang panggil yang terkenal dengan perbuatan senjata yang terbaik dan juga canggih, yang kualiti dia tinggi ialah India. Sebab tu dia buat contoh pedang-pedang daripada negeri Hindi, kerana pedang di negeri Hindi ialah pedang yang termasyhur, sudah diketahui oleh ramai serata dunia, pelosok negara, bahawa buatan dia buatan yang terbaik. Tajam dia, halusnya, tajam dia, kekuatan dia terbuat daripada besi-besi yang baik. Jadi dia nak apa? Orang lelaki ni, seorang lelaki yang ada 10 bilah pedang ni bukan pedang biasa-biasa, pedang yang hebat, pedang yang canggih lah kita kata pada zaman itu. Baik, lepas tu dia sebut lagi pula, serta beberapa senjata lainnya, bukan takat 10 bilah pedang sahaja, tetapi ada lagi yang panggil senjata-senjata yang lain. Contoh ada tombak, ada anak panah, ada lemping, ada apa lagi lah, senjata-senjata yang lain ada dekat dia. Baik, dan adalah ia seorang laki-laki itu berani, dia bukan orang jenis penakut, dia adalah orang yang sangat berani, dia tak takut kat siapa. Dan tengok lagi, dan ahli bagi perang. Memang dia ini orang yang pakar dalam peperangan. Itu maksud ahli bagi perang, dia orang yang pakar dalam perang dan juga dia pakar dalam ilmu peperangan. Ini bukan kalau sekarang ni kita sebut apa, pendekar. Dia pendekar pahlawan, bukan cerai-cerai dengan biasa ni. Ini orang yang pendekar pahlawan yang ada banyak pengalaman dalam medan perang, bertempur, dan juga kita ada banyak membunuh musuh-musuh yang hebat-hebat, semua dia bunuh habis dalam tangan dia. Contoh itu maksud ahli peperangan, pakar main senjata.
pakar main pedang, guna anak panah, guna senjata-senjata lain, itu memang kepakaran dia. Dia sebut gitu. Tiba-tiba laki-laki tadi ni datang atasnya harimau, datang tu dengan mana menerkam, datang dengan mana terekam. Tiba-tiba harimau datang kepada dia, terekam dia, lalu yang ditakut akan dia, akan harimau itu, maka apa sangka engkau, adakah menolak? Dia tulis itu menaluk. Ya, betulnya menolak. Adakah menolak oleh senjata akan kejahatannya, kejahatan harimau itu, daripada laki-laki itu dengan tiada istiamalnya, jadi tidak menggunakan senjata dan pukulnya. Faham tak ni? Sebab ni bahasa kita kan, jadi nampak kita payah nak faham. Baik, kita buat macam ni tuan-tuan, mudah. Jadi Imam Munah Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia buat perbandingan dan juga dia buat perumpamaan orang yang belajar ilmu banyak kemudian tidak diamalkan dengan ilmu tersebut, maka orang itu diumpamakan seperti satu orang yang berada di tengah padang yang lapang. Ada bersama dengannya 10 bilah pedang yang sangat hebat. Mana pedang buatan negeri India, mana pedang yang sangat hebat, tajamnya, kuatnya, memang hebat, kualiti dia tinggi. Dan bukan setakat 10 bilah pedang, tapi ada senjata-senjata yang lain bersama dengan dia. Contoh ada tombak, ada anak panah, ada lagi lah kapak, apa lagi, semuanya ada. Tiba-tiba tengah-tengah dia duduk di padang tu, datang seekor harimau, terekam dia. Jadi adakah dengan semata-mata ada 10 bilah pedang dan senjata-senjata yang lain? Dia tengok saja ya. Kolak, nak tepi kah, nak tikam kah, nak tetak kah, nak potong kah, sebagainya. Tengok saja ya. Adakah senjata-senjata tadi boleh menyelamatkan dia dan melepaskan dia daripada kebinasaan harimau tersebut? Jawabnya tak boleh. Jawabnya tak boleh. Sebab dia ada ilmu, peperangan ada, keberanian ada, tapi dia tidak amalkan. Tidak guna keberanian dia, tidak guna ilmu perang dia untuk melawan dan juga menepis atau menentang terkaman harimau tadi. Faham tak? Maka macam itulah perumpamaan. Akhirnya apabila dia biarkan sahaja harimau itu menerkam tanpa dia mengelak, tanpa dia mendetak, tanpa dia mengelibaskan pedang senjatanya, tanpa menggunakan senjata, akhirnya dia mati, dia binasa, ditungkak, diterkam, dibaham oleh harimau tersebut. Maka seperti itulah perumpamaan, perbandingan orang yang belajar ilmu itu, ilmu ini, ilmu tu, ilmu ni, dia tahu ke semua ilmu tapi tidak diamalkan. Ini tidak boleh menolong dan juga membantu dia melepaskan daripada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ini satu contoh. Imam Ghazali dia buat contoh yang sangat jelas, kita nampak. Baik, kita tengok lagi pula contoh yang berikutnya. Tengok dia kata contoh yang kedua. Dan maklum tu maksudnya sudah diketahui. Mana sudah diketahui ramai. Dan sudah maklum artinya sudah diketahui bahwasanya tiada menolak atau menolak tu itu menaluk, menolak. Tiada dapat menolak melainkan dengan kerat dan potong.
dia tulis itu keberat. Jadi buang-buang ba tu bagi tengok kerat dan potong. Kerat ni bahasa kita panggil apa? Tetak potong. Pukul itu. Maksudnya apa? Kalau harimau terkam kepada dia, dia mestilah guna pedang dia tadi untuk tetak, potong, tikam. Takkan bila harimau itu terkam dia biar begitu saja tanpa menggunakan senjata-senjata tersebut. Jadi tak ada faedah lah. Senjata aja tapi tak erti nak guna. Begitu juga ilmu ada tapi tidak diamalkan, maka tidak ada apa-apa faedah, tidak ada apa-apa manfaat. Maknanya tidak boleh menolong, tidak boleh membantu seorang itu melepaskan daripada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Inilah maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu man bi ilmihi." Sesungguhnya yang paling bersangatan azab pada hari kiamat kelak iaitu orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Mana dia tak ambil manfaat dengan ilmunya itu, tidak diamalkan. Jadi orang alim pun kan tak mustahil, tak boleh bagi pun kena azab juga. Sampai itu sempurna bulan Rejab ni maklumkan peristiwa besar yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah peristiwa Isra Mi'raj. Kan? Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa tamasil, contoh-contoh. Dia panggil tamasil, contoh-contoh. Antara contohnya Nabi kita diperlihatkan satu kaum, mereka itu menggunting lidah mereka. Kan kita baca dalam kitab Isra Mi'raj, hadis-hadis Isra Mi'raj kan, iaitu Nabi kita tengok ada satu kaum gunting lidah mereka, putih, lepas tu sambung balik, gunting pula, putih, sambung balik, gunting, putih, sambung, macam itulah berterusan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril kata, "Hum khutaba'ul fitnah min ummatik." Hum khutaba'ul fitnah min ummatik. Itulah mereka, yaitu orang-orang yang pandai cakap. Khutaba, khutaba itu kalimah jamak takfir daripada khatib. Khatib, khatib itu maksudnya ahli pidato atau juru cakap. Orang yang pandai cakap, cakap saja tapi tak khatib buat. Itu maksud khutbah fitnah. Cakap pandai, syarah pandai, ajar pandai, ilmu banyak tapi amalnya tidak. Itu balasan azab bagi orang yang pandai ada ilmu tapi tidak diamalkan dengan ilmu. Jadi kita sangka kata kita ada ilmu boleh melepaskan kita. Tak. Yang boleh melepaskan kita daripada azab Allah apabila seorang itu berilmu kemudian diamalkan dengan ilmu tersebut, barulah boleh lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kan? Di situlah bila kita belajar ke depan, bila kita faham ini, maknanya tuan-tuan, kita tidak perlu kepada ilmu yang banyak kalau tidak diamalkan.
Tapi kita sangat perlu pada ilmu yang banyak kalau kita nak amal. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, Nabi kata apa? Kan? Nabi sebut qalilun tuaddi syukrahu khairan min katsirin la tutiquhu. Yang sedikit itu yang kamu mampu melaksanakan itu lebih baik daripada yang banyak tapi kamu tidak mampu menunaikan. Dan kita belajar banyak macam-macam kan, belajar kitab tu kitab ni, tu ilmu ni, tapi satu tak buat pun bahaya. Sebab tu kita kena pasang niat bagi elok. Pasang mana aku ngaji kitab ni, kemudian apa yang aku faham, aku nak beramal. Niat itu lebih baik lagi daripada amalan. Kadang-kadang kita niat tapi kita tak buat. Tapi bila kita niat nak buat tu, insya-Allah ada keazaman dah. Ya Allah, aku ada niat, aku nak buat apa yang aku belajar, aku nak buat apa yang aku amalkan, yang aku pelajari, aku tahu. Sebab tu Nabi kita sebut niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kadang-kadang kita niat nak beramal tapi kita tak amal. Kadang-kadang kita niat nak beramal, kita buat juga, tapi buat tu tak semacam dengan niat asal. Niat kita nak buat sungguh-sungguh, tapi bila kita buat amal tak sungguh-sungguh pun. Itu kadang-kadang niat itu lebih baik lagi daripada amal. Kan? Jadi bakat-bakat ni adalah tuan-tuan apa yang kita belajar pada malam ini dan juga lagi akan datang tu, kita niat aku nak beramal sekadar kemampuan. Mudah-mudahan atas apa niat kita itu dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat beramal dengan sepenuhnya atau dengan sebaiknya, sekurang-kurangnya lepas kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik, itu satu kisah, satu perumpamaan. Tengok lagi Imam Ghazali, dia buat contoh yang kedua. Tengok dia tanya, maka demikianlah maksudnya seperti itulah, seperti seorang lelaki tadi ni yang ada baginya 10 bilah pedang dan beberapa senjata yang lain tu. Itu dia kata, maka demikianlah seperti itulah jika mengaji seorang laki-laki 100,000 masalah ilmu. Oh, hebat. Dia belajar 100,000 masalah ilmu. Tak kira lah campur-campur masalah ilmu fiqh, masalah ilmu tauhid, masalah ilmu tasawuf, campur. Ada 100,000 masalah duduk dalam kepala dia. Dia tahu, dia hafal, dia tahu, dia faham pula masalah tu dan ingat. Tapi tengok, dia mengaji dan mengajar pula. Mengajar ia akan dia, jadi akan 100,000 masalah ilmu tu. Tapi sayang, dia mengaji, dia mengajar dan tiada beramal dengan dia. Dia mengaji, dia mengajar, tapi dia sendiri tidak beramal dengan apa yang dia mengaji, yang dia ajarkan itu. Maka adakah 100,000 masalah itu dapat melepaskan dia daripada azab Allah? Jawabnya, niscaya dengan mana tentulah, pastilah tiada memberi faedah akan dia, akan seorang itu, melainkan dengan amalan barulah dapat faedah. Kan? Kalau kita dapat contohnya ginilah, kita berhabis duit beribu-ribu ringgit, ambil lesen kereta,
dapat lesen kereta tak bawa kereta. Macam tu lah lebih kurang. Rugi lah. Rugi. Lah ni nak belajar kereta, lesen kereta ribu kan. Habis duit beribu-ribu ringgit, kursus tu kursus ni, kau ni lagi. Lah sekali bila periksa dulu dapat lesen kereta tak bawa kereta. Macam tu tak ada faedah, tak ada manfaat apa kan. Itulah perumpamaan perbandingan ni. Dia kata apa? Dia kata tak apa, ambil simpan dulu, simpan tahu lagi. Tak apalah kalau dia pegang pahaman macam tu. Bila kita simpan lama, benda ni tak perhati, nanti nak pegang steering pun tak tahu lah. Nak buang gear pun tak tahu dah. Nak pinjam perhatikan minyak sudah. Orang bagi sekenal belah kiri, dia pergi belah kanan, dia bertukang kan. Sudah. Kadang-kadang dia bertukang sekenal kan, dia pergi steering tu dia ada dua, sekenal dengan wiper kan. Kadang-kadang nak buat sekenal tekan wiper, prompt naik wiper. Pasal apa? Pasal tak mahir lah. Dia tak boleh. Dia kena macam tu. Bila dapat lesen, kena praktik terus. Bawa terus bagi mahir. Bila mahir tak apa dah lah. Sampai tempat yang kita tahu ada longkang pecahan tu apa dah. Tak dah tahu tu ada longkang, tu ada parit, tu ada ketua batu, boleh papai lah. Di situ. Baik. Itu satu contoh macam tu. Tengok contoh yang lain. Misalnya, contoh yang lain pula bagi orang yang belajar ilmu kemudian dia tidak beramal dengan ilmunya. Contoh, dia kata jika ada dengan seorang laki-laki ada apa? Ada penyakit panas dan penyakit kuning. Itu dia buat contoh lagi. Imam Ghazali dia buat perumpamaan. Jika ada pada seorang itu penyakit apa? Penyakit panas. Maksud penyakit panas di sini ialah demam panas. Tak nak buat catatan lah. Kalau tak nak buat catatan, maksud penyakit panas di sini ialah demam panas. Dan bahasa Arab dia panggil mahmum, orang yang demam mahmum kan. Itu jadi kalaulah ada pada seorang itu penyakit demam panas dan sakit kuning. Sakit kuning tu, sakit kuning lah orang panggil safrawi. Safrawi itu penyakit kuning. Dia tahu kata dia demam dan dia tahu juga dia sakit kuning dan dia tahu ubat demam panas dan juga dia tahu ubat sakit kuning tu. Jangan. Jadi dia katanya adalah ubatnya, iaitu ubat demam panas dan juga ubat sakit kuning tu dengan sikin jabin dan kashkab. Mau bari sikit. Nak baca apa tu? Sikin jabin dan kashkab. Sikin jabin apa dia? Sikin jabin tu kata ulama iaitu satu jenis ubat, satu jenis ubatan yang merupakan campuran cuka dan juga madu. Dan satu jenis ubat campuran cuka dan madu, ataupun cuka dia bercampur dengan apa-apa yang manis. Itu dipanggil sikin jabin. Orang panggil sikin jabin. Dan kalau tengok dalam kamus, kamus kata khalitun min khallin wa asalin, iaitu campuran daripada
kan, cuka dan juga asal manisan, madu lebah. Itulah jadi bahasa kita bagi satu jenis ubatan campuran daripada cuka dan madu ataupun campur dengan benda-benda yang manis. Itu mana sekinjabin, itu ubat dia, ubat bagi demam panas. Dan juga kashkam, kashkam itu juga bahasa Arab. Jadi kashkam itu maksudnya ma'us syair, dia panggil air kandung, air kandung. Itu kashkam, maknanya air kandung. Air kandung itu untuk demam panas juga. Kalau kita sini panggil apa? Ayam bali lah, ayam bali. Sebab badan kita panas, nak bagi sejuk badan kita, makan minum air bali. Itu bagi kashkam. Kashkam tu ma'us syair, maksudnya air kandung. Ayam bali lebih kurang lah bahasa kita ni. Jadi dia seorang tu dia demam panas atau dia sakit kuning, dan dia tahu ubat demam panas ni sekian-sekian, ubat sakit kuning ni sekian-sekian, tapi dia tak makan. Jadi adakah dia akan dapat faedah dan nafas lega? Tengok dia kata, maka tiada hasil sembuhnya melainkan dengan isti'mal, yakni dengan menggunakan keduanya, yakni menggunakan sekinjabin dan juga kashkam. Macam itulah tuan-tuan puan-puan. Jadi mudah cakapnya begini, seorang itu apabila dia sakit, contohnya lah seperti dia seorang doktor, dia doktor. Jadi doktor ni, doktor perubatan, dia tahulah sakit ni ubatnya yang ni, sakit tu ubatnya begitu. Tiba-tiba doktor ni, doktor perubatan, dia sakit, dan dia tahu ubat sakit tu, tapi dia tak makan ubat tersebut. Adakah akan memberi nafas sembuh lega? Tentu tak lega, tentu tak sembuh. Jadi untuk nak sembuh pada hukum adatnya kena makan ubat. Pada hukum adatnya kena makan ubat. Bila makan ubat kena sesuai dengan sakit, insya-Allah lega. Kan? Lega. Demikianlah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Kita ini ada dua jenis penyakit. Satu dia panggil penyakit fizikal, luaran. Maka penyakit fizikal ini kita panggil penyakit hissi, yang kita dapat lihat dengan panca indera. Baik. Yang kedua dia panggil penyakit spiritual, dalaman, ataupun juga dipanggil penyakit ma'nawi, penyakit yang bahasa ma'nawi. Baik. Maka bila kata dua jenis penyakit, sebab kita ada dua jenis doktor. Ada doktor perubatan fizikal secara lahiriah, ada juga doktor yang mengubat secara ma'nawi. Jadi untuk sakit-sakit yang penyakit luaran ini, kita jumpa lah doktor-doktor dekat tu dengan Sultanah Bayah, kan? Kacau mana buat berlangkah kan? Tak jauh mana nak Sultanah Bayah. Tapi bila mana kita sakit hati, sakit batin, jiwa kita sakit, roh kita sakit, hati kita sakit, takkan nak pergi jumpa doktor-doktor Sultanah Bayah. Kalau pergi jumpa pun tobat lahum, orang Kedah panggil kan, tobat lahum tak lega. Pasal apa tak lega? Pasal dia ambil ubat tak kena tempat, dan doktor bagi ubat pun tak kena dengan pesakit-sakit. Sebab tu kata ulama, kun kan tabib alladhi yad'u ad-dawa'a haitsu yanbaghi. Oleh itu kita kena jadi seperti mana seorang doktor yang memberi ubat kepada pesakitnya sesuai dengan sakit dia. Kita sakit mata, pergi jumpa doktor telinga, nak lega tak mata? Lega tak mata?
Tak. Kita sakit gigi, pergi jumpa doktor mata. Doktor mata pun bagi ubat mata. Tapi sakit gigi, kau dah sakit gigi? Tak. Macam itulah tuan-tuan. Kita ni sakit hati. Hati kita ni sakit, penuh penyakit. Tapi kita belum belajar fiqh. Belajar ilmu fiqh lega dah sakit hati? Tak lega. Kan? Nak bagi lega sakit hati kita ni atau hati kita yang sakit, kena belajar tasawuf. Barulah lega. Bila kita guna ubat-ubat tasawuf, penawar-penawar yang diberikan oleh guru-guru yang mengajar tasawuf untuk mengobati hati kita, insya-Allah barulah dapat faedah dan manfaat, lega sakit hati kita. Nah, ni kita sakit hati, atau hati kita ni sakit dengan penyakit-penyakit hati, ada riya, ada ujub, ada sum'ah dan sebagainya, tapi tak belajar tasawuf, tak belajar fiqh ya, sampai kiamat tak lega. Pasal kita tahu tapi kita tidak amalkan. Begitulah juga seorang pesakit, bila dia sakit, dia pergi jumpa doktor. Doktor pun cek, oh sakit gini-gini, lalu doktor bagi ubat. Bila doktor bagi ubat, kita pun ambil ubat tu. Doktor pesan balik makan ubat ni selepas makan. Kita balik makan ubat dulu, lepas tu baru makan. Lega tak? Tak lega sebab tak ikut aturan. Doktor kata makan ubat ni selepas makan. Kita makan ubat dulu, lepas tu baru makan. Lega tak? Tak lega. Ini dipanggil pesakit yang nakal. Tak lega. Doktor pesan kata balik makan ubat ni sehari 3 kali. Kita balik makan 3 hari sekali. Nak lega mana? Kan? 3 hari sekali makan, nak lega mana? Sebab kita tak ikut peraturan. Ataupun kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Doktor pun bagi ubat. Doktor kata balik, habiskan ubat ini. Kita pun balik letak ubat itu dalam almari. Tak makan sampai hari ini, lega tak? Tak lega lah. Maka macam itulah perumpamaan, perbandingan. Dia panggil orang tu, dia tahu kata dia sakit dan dia tahu apa ubatnya, lalu dia tak makan ubat, maka pada adatnya bagaimana nak lega dan nak sembuh? Tak sembuh. Artinya tidak boleh melepaskan dia daripada sakit tersebut. Faham tak? Itu tajuk perbincangan kita awal itu. Maksudnya bersangkut dengan ilmu. Kalau kita pelajari kemudian kita tidak praktik, tidak amalkan, itu tidak boleh menolong dan membantu kita di akhirat kelak, melepaskan kita daripada azab Allah. Maka tuan-tuan puan-puan, marilah sama-sama kita tasihkan iman kita. Tasih maksudnya perbetulkan, perbaikan balik ingat kita menuntut ilmu. Kita niat balik, aku belajar ilmu, aku mengajar ilmu, ialah nak beramal sekadar kemampuan. Mudah-mudahan dengan niat kita itu Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat, hidayah, taufiknya dapat kita beramal dengan ilmu sekadar kita mampu, dan insya-Allah selamat kita di akhirat nanti daripada kebinasaan ilmu. Kan? Habis. Itulah nasihat Imam Ghazali kepada kita, ke semua para penuntut ilmu ini. Baik. Kemudian seterusnya dia kata, anakku, ialah tu. Dan jika kau mengaji pada ilmu 100 tahun, hebatlah, siapa boleh ngaji 100 tahun? Umur kita pun tak sampai 100 lagi. Kalau engkau mengaji pada ilmu 100 tahun dan engkau himpunkan kitab 1000 buah,
niscaya tiada engkau bersedia dan mustahak bagi rahmat Allah. Kita mengaji 100 tahun, kita impun kita beribu-ribu, belum tentu kita ini orang layak berhak mendapat curahan kasih sayang Allah. Belum lagi kalau kita tidak amal dengan ilmu. Dan cuba tuan-tuan tengok dalam satu ayat, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Cuba tuan-tuan tengok, apa hubungkan rahmat dengan muhsin? Muhsin orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Jadi nak dapat rahmat Tuhan mesti berbuat baik. Berbuat baik mesti beramal dengan apa yang kita tahu. Baru layak, baru mustahak kita dapat rahmat Allah. Jadi kalau kita ni orang yang tak berbuat baik, tak buat ihsan dengan mana kita tahu tapi kita tidak amalkan dengan apa yang kita tahu, belum tentu kita ini orang yang layak dapat curahan limpahan rahmat Allah. Allah sepatutnya Ustaz, kalau kamu belajar 1100 tahun pun, himpun kitab beribu pun, belum tentu kamu layak dapat rahmat Tuhan kalau kamu tidak beramal dengan ilmu. Oh, kita hari ni hebat kan? Apa dalam masjid baca kitab apa? Dalam masjid kita, kami baca kitab hadis, kami baca kitab tafsir, sirah, kitab tasawuf, fiqh, tauhid, semua kami belajar. Tapi satu pun tak ramai, tak seorang saya hebat. Belum tentu kita dapat rahmat Tuhan kalau kita tidak beramal. Sebab tu betulkan niat kita, walaupun kita belajar sikit tapi niat nak amalkan, insya-Allah baru layak dapat rahmat Allah. Situ dulu, nanti kita sambung lagi pada kuliah kita bulan ini juga, minggu ke-5, insya-Allah. Kita ada 2 kali bulan ini, insya-Allah. Anakku situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi.